sekali bayi tu memang belum ada rambut. Macam mana nak cukur Ustaz? Dia keluar ada otak juga, belum ada rambut. Basically saya punya pengalaman 7 days ada yang lebat, ada yang tak lebat, ada yang jarang-jarang. Oh tapi tak ada yang tak ada rambut lah. Tak ada yang tiba-tiba skinhead lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus bersama kami di sini. Selamat datang, selamat bersama kami di Seikhlas Ramadan di Bapak Kau Punya Podcast yang dibahas oleh Bapa Hebat SG. Terima kasih kerana terus melayani saya, bukan saja saya, dengan Ustaz di sini. Alhamdulillah Ustaz, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Ustaz. Hari ini hari yang ke-10 Ramadan Ustaz. 10 Ramadan. Betul. Alhamdulillah. Episod ke-11 10 Ramadan 21 Mac 2024. Macam mana Ustaz, dah 10 hari ni puasa ni Ustaz? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya rasa pun dah lepas satu minggu minggu dah seminggu. So dah okey lah. Jadi Okay. orang kalau makan depan kita pun tak rasa apa-apa. Dah kebal Ustaz. Baik, terima kasih kepada Abi Al-Khatib Basyarahil ini di mana Ustaz dah 3 tahun Ustaz dengan Abi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. 3 tahun dah kita. Ustaz dah alhamdulillah, itulah dia. Ustaz nak dulu kalau ambil gambar Ustaz gini. Sekarang dah senyum. Dah 3 tahun Ustaz. Dah 3 tahun Dah 3 tahun Ustaz, dah 3 tahun. Saya tak tahu kenapa Ustaz. Hari ni 10 Ramadan ni saya macam ceria sikit Ustaz. Saya tak tahu kenapa. Agak semalam saya sahur apa terlebih kurma tak? Ataupun terlebih katira ke? Mungkin. Macam terlebih Macam terlebih. Baik Ustaz, cakap pasal gembira ni, mungkin episod hari ni kita kongsi sikit pasal sebagai seorang ayah, daripada suami ke ayah, celebrating father's moment ataupun celebrating being a father. Sebagai seorang suami, apabila kita berumah tangga, bukan mungkin lah, sebagai seorang suami dah berumah tangga, the next level is to be a father. Kan, every man is looking forward for that. Once you have a wife, you're married, the next thing is to have a children. So ada tak kongsi sikit cerita-cerita Nabi ke sebagai seorang ayah yang celebrate ataupun meraih sebagai seorang ayah? Saya tengok antara cerita yang menarik lah. Kita lihat kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad lahir, kita akan lihat bagaimana datuknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, dia bergembira dan excited dengan mengelilingi Kaabah dengan mendukung Nabi Muhammad SAW. Datuk dia tu? Datuk. Bapak dia? Bapa dia ketika itu kalau lihat kepada sejarah ayahnya Nabi Muhammad dah wafat ataupun dah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi datuknya Nabi Muhammad SAW mengambil peranan ayah dengan dengan orang kata tu celebrate lah, meraihkan kelahiran Nabi Muhammad tu, mengelilingi Kaabah dan juga melakukan ibadah penyembelihan binatang untuk menunjukkan bahawasanya datuk Nabi Muhammad bergembira atas kelahiran cucunya. Jadi kalau ikut pada perspektif of celebration, sebenarnya datuk Nabi Muhammad tu dia main peranan ayah. Ya, pasal ayahnya dah tak ada. Jadi dia replace ayahnya. Jadi itu menunjukkan bahawasanya adalah satu petanda bahawasanya peranan ayah, dia memang excited dan happy atas kelahiran anak orang kata tu yang ayahnya dah mendapat cahaya mata. Betul. So kegembiraan tu memang satu perkara yang digalakkan dan juga tetapi Islam ajar bagaimana nak celebrate. Betul. Sebagai menjadi seorang ayah, menerima anak. Mungkin Ustaz boleh kongsi, ada suami-suami di luar sana, mungkin tahun ni anytime sekarang ke lagi menunggu kelahiran anaknya. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit, bila anaknya dilahirkan apa yang patut dibuat first bila kita dukung anak tu, apa kita boleh kata ada doa ke ataupun apa yang patut kita lakukan bila kita menyambut
kelahiran anak kita tu? Saya okay, Abi pun kita ada buat kaedah tahnik servis. Tapi from where kita dapat tahu adalah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mana bila Nabi Muhammad SAW ni, apabila lahirnya bayi-bayi pada zaman Nabi Muhammad tu, anak sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat akan bawa anak-anak mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan manisan berbentuk kurma. Manisan kurma tu kepada bayi tersebut. So, okay, to look at the history, Nabi Muhammad akan mengunyah kurma, mengambil sedikit daripada kunyahan tersebut, kurma tu, diberikan kepada baby lah. Diberikan syarat kepada baby ke manis sikit dia dah manisan tu. kurma tu dia letak kat bibirnya bayi tu. Di langit-langit kurma, di langit-langit bayi tersebut. Okay. So, for that kind of example, so apa yang diajar, apa sunnah Nabi Muhammad, apabila lahir bayi, digalakkan untuk kita sebagai ayah atau ibu melakukan tahnik after 7 days. Itu sunnah. 7 days after lahirnya bayi tersebut, kita lakukan upacara tahnik ataupun tahlik, cukur rambut. Cukur rambut dan juga berikan manisan kepada baby ataupun bayi berlahir. So tahnik tu adalah acara cukur rambut. Cukur rambut dan juga memberikan manisan kepada bayi tersebut. Dia ada dia ada dia punya kind of scientific term, dua benda. Satu adalah kenapa perlu cukur rambut, untuk mengelakkan ataupun menimbang rambut tersebut. Satu, untuk memberikan anggota tu sumbangan kepada fakir miskin. Kita happy dapat baby, kita happykan orang-orang yang kurang bernasib baik. Satu. Nombor dua, apabila kita cukur rambut tersebut, kita membuka ruang udara di kepala supaya antara perkara yang boleh dielakkan adalah mengelakkan daripada fit sawan. But subjective. In scientific ways. Okay. Maksudnya why? Because kadang-kadang budak tu dah cukur pun, tetapi mendapat orang kata tu sakit sebabkan demam panas. Demam panas. Jadi kita tak ambil tindakan yang sewajarnya. Betul. So itu dah faham dah. So cukur rambut tu, kalau bayi dalam 7 hari tu, sekali bayi tu memang belum ada rambut, macam mana nak cukur, Ustaz? Dia keluar ada otak juga, belum ada rambut. Basically saya punya pengalaman 7 days ada yang lebat, ada yang tak lebat, ada yang jarang-jarang. Oh, tapi tak ada yang tak ada rambut lah. Tak ada yang tiba-tiba skinhead lah. Sepanjang saya buat cukur rambut, dia tak ada. Okay. So kalau ada rambut, bukan sekadar foto, saya memang lah saya nampak memang orang potong sikit, nanti dia kasih potong sikit. Correct. Tapi eventually dah habis majlis tu, dia shift. Yes. Dia shift kan, jadi dia tumbuh rambut. Itu sebaiknya lah. Tapi kalau ada orang tak buat pun, saya kadang-kadang pun okey, tak kisah, pasal tu sunnah. Sunnah kalau buat dapat pada, tak buat tak ada apa-apa dosa. Jadi kita nak comfort those yang kadang-kadang being pressured ataupun tapi at least orang buat. Yelah, bukan apa, untuk bapa-bapa zaman sekarang, kadang-kadang diorang tak dapat tengok kecil-kecil diorang macam mana kan. Ni apa buat ni, so macam tadi Ustaz dapat terangkan, ni adalah sunnah. Kalau diorang dapat lakukan, bagus, alhamdulillah dapat pahala. Kalau tidak, tak apa. So yang kedua pula adalah tentang memberikan manisan kepada baby. Ni ada sertifikat juga. So basically, sambil saya buat cukur rambut, sambil saya kasih kurma, saya akan explainkan what is the benefit of giving a kurma to baby. So benefit dia adalah untuk, dia ada few. Pasal Western research dah membuat kajian, memberikan manisan ataupun sugar gel to a newborn baby to avoid from brain damage, mengelakkan daripada kerosakan akal. At the early stage, selitkan manisan. Sewajarnya sapukan kita, langit-langit. Sewajarnya kita orang Islam kurma lah manisnya. So kurma avoid from brain damage, and also dia punya suction dia punya sedutan tu kuat. Maksudnya baby kalau sedut, dia kalau minum susu ke apa, lebih kuat dia punya development dia. Dan juga open up dia ria rasa dia. So 3 dekat atas tu lah. So with that, kenapa kurma dia authentic sugar 90%, natural. 90%. Natural. Kurma 90%. Kalau madu 70%, sebab tu ada rasa masam sikit ataupun rasa kurang manisnya lebih di kurma. Tapi kalau tak kurma, dia nak kasi honey pun boleh lah. Yes, kurma atau honey lah. Ni dua. The good food for newborn baby, susu ibu, kurma, lepas tu madu. Tapi apa madu kasih dab je jamu. Pasal madu pun hit kan. Correct. Sikit je lah. Sikit. Kata orang tu
just untuk letak je kat situ lah. Saya pun tahu juga pasal saya pun kadang-kadang kasih sharing with the young parents. Saya tahu doktor akan cakap kasih air water is after 6 months apa? Correct. So baby basically dianjurkan untuk cukur rambut budak ni 7, 14, 21 days and above. So paling cepat 7 hari 7 selepas hari. kelahiran. Paling lambat Paling lambat kalau boleh less than 3 months, less than 2 months. Kenapa? Kerana bila baby dah besar dia makin beronta, dia makin for me ada ustaz dia tak nak ambil below above 21 days. Okay. Saya paling okay 2 months saya boleh. Paling lah 3 months pun boleh lah. Dia dah ajak Mike Tyson tau, kita dah besar. Dia boleh ajak fight dengan saya tau. Lagi dia senang meronta That's me. Lagi satu adalah akikah. So itu yang kita balik kepada father, macam mana kita nak feel happy dan juga apa untuk tu mengongsi meraihkan. Kegembiraan apabila akhirnya anak. Betul. Dengan kita buat penyembelihan. Sebab tu Datuk Nabi Muhammad dia menyembelih unta untuk unta ataupun binatang yang lain untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Tapi kita dianjurkan untuk buat akikah. Okay. So akikah below 1 year dia panggil akikah, after 1 year dia panggil kurban. Okay. So newborn baby dia panggil akikah. So ini pun sunnah juga lah. Sunnah juga. So kalau bayinya ada kemampuan, bayinya belum lagi setahun, boleh buat akikah. Betul. Kalau kemampuannya selepas anak dia setahun, dan kurban. Kurban. Okay. So itu yang how kalau balik kepada topik kita pada episod celebrating fatherhood. Yes. Tapi saya ingin ingatkan kalau salah ustaz tegurkan saya. Sejurus selepas kelahiran anaknya kita azankan. Yes. Itu pun antara sunnah juga. Boleh ustaz kongsi sikit azan ni macam mana? Azan kat telinga ke? Yang ada azan kat muka, yang ada azan kat telinga. Tapi yang suruh azan ni nurse. Non-Muslim lah tu itu ada. Pasal agaknya dia dah tahulah kan. Dia tengok kita ni kan. Jadi yang ayah kadang-kadang saya pun sama juga. Kadang-kadang bila dapat baby, Masya Allah, sekali tiba-tiba nak cakap, okay, you can azan now. You can azan. Dia cakap. My daughter. Banyak sih. So maknanya anak sama ada anak tu lelaki ke perempuan doesn't matter. Cara mengazankan anak tu ada cara dia tak? Ada cara dia. Betul. So cara azan apabila kita dapat lahir bayi kita pegang bagi ayah lah basically. Sebab tu kalau kita masuk hospital pun ibu yang tengah salat mengandung ataupun nak cuba lahirkan, ayah yang beri sokongan moral. Betul. Tapi bila dah lahir anak tersebut, nurse jururawat akan kasih bayi kepada ayah. What to do is azan. So azan mesti di telinga kanan bayi. Dan qomat di telinga kiri bayi. Qomat telinga kiri, azan sebelah kanan. Azan sebelah kanan. Okay. So basically macam mana of course nak azan sekarang pun macam tak. You can ni ustaz azan untuk sampel. Korang jangan dengar ustaz azan lepas tu korang makan Ini kita belum lagi. Ya tak juga. Saya warn dulu ustaz. Ni yang dengar ustaz azan. Wah sampel lah kan. Nanti ustaz azan dah boleh makan ustaz dah azan. Belum. Ini dia sampel Qamat sebelah kiri. Azan sebelah kanan. Pandangannya ustaz mana-mana boleh ataupun ikut apa? Saya kalau nak ikut kiblat, if you guys kalau boleh I think everyone semua ada application, you can find out where is the kiblat nak mengalah. Kalau tak ada tak kisah, yang penting azan. Okay. So azan, Allahu akbar asyhadu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Tak kisahlah kalau suara tak sedap macam tak perlu luang nak laungkan kuat-kuat juga kan. Nak berlagu Allahu akbar Allah. Tak payah. Gitu. Memang suara kita pun suara yang sendiri tahu sedap tak sedap kan. Yang penting kita punya usaha untuk azan. Dan lepas tu qomat. Dan alhamdulillah mungkin pada pandangan saya pula itulah kedengaran yang pertama bayi itu mendengar apabila dia keluar di dunia di bumi yang nyata. Ini apa tahu lagi saya tambah lagi sikit sebab apabila bayi tersebut, bayi di dalam rahim ibu, dia been protected, dilindungi oleh ibunya tau. Apa ibu makan dia makan. Betul. Apa ibu dengar, apa ibu cakap dia dengar. Tapi apabila dia keluar daripada alam rahim kepada alam dunia, bermakna banyak negative vibes, positive vibes dikelilingi oleh budak tersebut. Betul. Tapi bila dengar seruan azan yang dilaungkan oleh ayahnya, makanya dia punya kalimah tauhid tu berada dalam diri dia, hasil daripada apa yang dia dengar yang diazankan oleh ayahnya. Alhamdulillah. Masya-Allah. So ayah
yang bakal jadi ayah ataupun belum jadi ayah, this is the thing that you need to know. The only you can get on this podcast Seikhlas Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Baiklah, sampai di sini saja kita bersama dengan Ustaz Yusof dari Abi. Episod 11 kita hari ini 10 Ramadan. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jalindo paling jago. Itu dia pilihan anda, amanah kami, pengiriman barang daripada Singapura ke Indonesia dan Indonesia kembali balik ke Singapura bisa diaturkan, enggak apa-apa, gampang katanya. Paling jago Jalindo. Anda boleh hubungi mereka di talian 92482596 ataupun WhatsApp sama nombor juga 92482596. WA WA pula. WA. Dan kita bersama dengan Nur dan Haidir. Ribuan terima kasih kepada Nur dan Haidir. Kedua-duanya rakan hartanah setia anda. Anda boleh hubungi mereka di 8118-4828 8118-4828. Nur dan Haidir, rakan hartanah setia anda. Kita akan bersama dengan mereka insyaAllah di episod yang akan datang. Mereka akan kongsi lebih dalam mengenai hartanah. Kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut, kita boleh dengar daripada mereka insyaAllah di episod yang akan datang. Baik, sampai di sini sahaja daripada kami di sini, Seikhlas Ramadan yang dibahas oleh Bapak Kau Podcast. Ribuan terima kasih kepada Bapak Hebat. Sehingga kita ketemu lagi di episod yang akan datang esok. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.